Seperti mana yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum bahawa pengukuhan undang-undang cukai jualan ini adalah penting kerana ini akan dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada KDRM untuk mendapatkan cukai yang lebih, dan ini akan dapat memberikan kesan yang positif terhadap pembangunan negara, kerana hasil-hasil ini sudah tentulah ianya akan dapat disalurkan bagi maksud mengurus negara kita dan juga membangunkan negara kita. Ahli-ahli yang berhormat, di antara isu yang paling popular yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat ialah berkaitan dengan GST. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa GST telah pun dilaksanakan pada tahun 2018, atau pada tahun sebelum itu 2014. Lepas tu pada 2018 ianya telah dimansuhkan pada 1 bulan 9 2018, dan sudah tentulah ada pro and kontra. Ada yang berpihak untuk mengatakan bahawa GST adalah lebih baik kerana ianya dapat memberikan pulangan hasil yang lebih tinggi kepada kerajaan, seperti mana semasa pelaksanaannya ianya telah dapat memberikan pulangan hasil kepada kerajaan sebanyak 133 bilion, dan dalam masa yang sama apabila SST dilaksanakan, hasil tersebut telah pun berkurang, iaitu GST 44 bilion bagi setahun dan SST dalam lebih kurang 21 bilion. Pengurangan ini bagaimanapun haruslah dilihat daripada kedua-dua perspektif. Pelaksanaan GST itu walaupun nampaknya meningkatkan hasil kepada kerajaan, tetapi dalam masa yang sama ianya juga mengurangkan disposable income kepada rakyat, kerana jumlah yang harus dibayar untuk cukai GST itu menyebabkan rakyat kehilangan disposable income. Dan manakala SST apabila ianya dilaksanakan, ianya telah memberikan kelegaan sedikit sebanyak kepada rakyat, kerana ianya dapat disposable income, dan dalam masa yang sama mereka juga kenaikan harga juga dapat dikawal dengan baik, kerana lazimnya seperti mana yang kita sedia maklum, SST adalah single tier tax, manakala GST adalah multi tier tax, iaitu melibatkan walaupun SST dikenakan 10%, GST 6%, tetapi apabila kita melihat kepada pelaksanaannya yang berdasarkan kepada multi tier tax, maka kos yang terpaksa dibayar adalah lebih tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita juga melihat dari segi barang yang dikenakan cukai, dalam pelaksanaan GST, barangan yang dikenakan cukai itu adalah jauh lebih besar, iaitu lebih kurang 11,197 barangan, manakala SST hanyalah 6,405. Dan itu sebabnya kerajaan harus berhati-hati dan membuat kajian yang lebih terperinci sama ada ingin melaksanakan GST atau mengekalkan SST sedia ada dan menambah baik sistem untuk membolehkan ianya dapat menambahkan hasil kerajaan, tetapi dalam masa yang sama ianya tidak membebankan kepada rakyat. Oleh sebab itu saya ingin memberi keyakinan, memberi assurance kepada ahli-ahli yang berhormat, dan begitu juga ahli yang berhormat Subang misalnya, dan juga yang berhormat Tebrau. Mereka ni bersetuju supaya GST dilaksanakan semula, tetapi dan telah mengemukakan cadangan-cadangan tertentu, tetapi apa yang kerajaan lakukan ialah untuk menilai semula cadangan-cadangan ini daripada semua pihak, kerana yang penting sekali akhirnya ianya akan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, tetapi dalam masa yang sama tidak menjejaskan kepentingan rakyat. Macam saya katakan tadi, apabila GST dilaksanakan, mungkin satu pihak senang hati atau bersetuju, tetapi satu pihak yang lain
tidak bersetuju kerana ianya menjejaskan khususnya kesan-kesan sampingan seperti kenaikan harga barang yang berpunca daripada pelaksanaan GST, kerana sudah tentulah GST yang dilaksanakan itu rate yang dikenakan adalah jauh lebih tinggi dan barangan yang dikenakan cukai GST juga adalah lebih banyak.